Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dzalika la mahalah, al-'ainani زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه أو كما قال متفق عليه. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Nabi kata ditentukan ke atas seseorang manusia itu bahagian dia daripada zina, maksudnya daripada dosa. Manusia ni boleh buat dosa, Nabi kata. Mudrikun zalika la mahalah. Yang mana dosa itu kadang-kadang tak dapat tidak, akan dibuat oleh benda-benda yang akan disebutkan ini. Kata Nabi, al-ainani zinahuman nazar, dua biji mata dosa dia boleh dapat melalui tengok. Nabi kata manusia ni tak boleh lari ikut mana apa ada buat dosa. Jalan-jalan yang boleh mendatangkan dosa kepada manusia, di antaranya ialah al-ainani, dua biji mata. Dosa yang boleh mai kepada manusia di antaranya melalui biji mata, iaitu an-nazar, apabila mata digunakan untuk tengok benda-benda yang tak patut dia tengok, jadi dosa ke dia. Wal-udhunani zinahuma al-istima'. Jalan yang kedua manusia boleh jadi berdosa ialah dengan dua telinga dia. Dosa boleh mai dekat satu-satu manusia melalui telinga itu apabila al-istima', apabila dia guna telinga untuk dengar benda yang dia tak patut dengar. Wal-lisan zinahul kalam. Nabi kata jalan ketiga yang boleh jadikan manusia berdosa ialah lidah. Dosa boleh mai dengan jalan lidah ini dengan al-kalam, dengan bercakap. Bila dia bercakap benda hak dia tak patut cakap, jadi dosa ke dia. Wal yadu zinahal batsh. Dan dosa juga boleh mai melalui tangan, iaitu
Dosa mai melalui tangan apabila tangan digunakan untuk ambil benda dia dilarang ambil. Warijlu zinahal khuta. Nabi kata dosa juga boleh mai dekat satu-satu orang manusia itu melalui kaki, iaitu apabila kaki digunakan untuk langkah ke tempat yang tak dibenarkan oleh agama. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dosa juga boleh mai kepada manusia melalui jalan hati, iaitu apabila hati digunakan untuk teringin benda-benda yang tidak sepatutnya dia teringin. Yatamanna maksud dia angan-angan, teringin, angan-angan nak benda yang dia tak patut dapat, maka berdosa dia melalui jalan hati. Wa yusaddiqu dzalikal faraj au yukadzibuh. Dan kemuncak kepada dosa zina ialah apabila dia membenarkan benda-benda tadi semua dengan kemaluan dia. Apabila dia guna mata untuk tengok benda yang tak patut tengok, berdosa dah, tapi tak besar lagi dosa dia. Apabila dia guna telinga untuk dengar benda-benda yang tak patut dia dengar, berdosa dah, tapi belum cukup besar dosa dia. Apabila dia guna lidah untuk nak bercakap benda-benda yang tak patut dia cakap, berdosa dah, tapi tak cukup besar dosa dia. Apabila tangan dia guna untuk buat benda-benda yang dilarang oleh agama, berdosa dah, tapi tak cukup besar dosa dia. Tapi apabila semua benda ni, dia guna mata, dia guna telinga, dia guna lidah, dia guna tangan dia guna kaki dia guna hati dia, akhirnya dia benarkan dengan kemaluan dia, dia betul-betul terlibat dengan zina, maka dia terlibat dengan dosa besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula tengok orang perempuan yang dia tak patut tengok, zina dah, zina mata. Kemudian selepas daripada tu guna telinga untuk nak dengar suara perempuan yang tak patut dia dengar, dosa dah, dosa zina. Kemudian dia guna lidah bercakap dengan perempuan dengan nada yang tidak patut dia guna untuk bercakap, berdosa dah, dosa zina. Kemudian tangan dia guna untuk pegang-pegang orang perempuan yang tak sepatutnya dia pegang, berdosa dah, dan sebahagian daripada dosa zina. Kemudian kaki, dia gunakan kaki melangkah pergi ke tempat, ke rumah, ke bilik tempat duduk perempuan yang tak sepatutnya dia pergi, berdosa dah, sebahagian daripada dosa zina. Kemudian hati dia bercita-cita untuk nak buat tak elok dengan perempuan tu, berdosa dah, sebahagian daripada dosa zina. Kemuncak kepada benda ni apabila dia membenarkan kemaluan dia berzina dengan perempuan itu, maka dia terlibat dengan dosa yang cukup besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wal julus fit turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al-majlis fa'tu at-tariq haqqan. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, iyyakum wal julus fit turuqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaga-jagalah kamu, hendaklah kamu takut daripada duduk
di jalan-jalan. Nabi pernah larang sahabat-sahabat dia tak usah duduk kot tempat orang duduk lalu ni. Laluan orang, jalan yang orang selalu lalu, tak usah pergi duduk situ. Nabi pernah satu hari berjalan-jalan, jumpa sekumpulan sahabat duduk dekat jalan yang orang duduk berjalan pergi balik ni. Nabi pergi kat mereka, Nabi kata iyyakum wal julus fit turuqat. Nabi kata jaga-jaga, hendaklah hampa semua takut, jangan duduk dekat jalan yang menjadi laluan orang ni. Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Kami tak ada tempat lain dah, sahabat kata. Kami tak ada dah tempat lain untuk kami nak duduk, nak bersembang-sembang. Melainkan tani aja tempat untuk kami duduk, berjumpa ramai-ramai dan kami bersembang apa yang patut. Tak ada dah tempat lain untuk kami nak pergi duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, fa iza abaitum illa al majlis fa'atut tariq haqqah. Nabi kata kalau dah terpaksa duduk juga tani, tak ada dah tempat lain nak boleh duduk, maka hendaklah kamu bagi hak jalan. Kalau boleh, kalau tahu katanya ni jalan orang, tak usah duduk. Nabi kata lagu tu. Kalau ada tempat lain untuk duduk, jangan duduk dekat jalan. Tapi kalau dah tak ada dah tempat mana nak boleh duduk, melainkan itulah satu-satunya tempat yang hampa boleh duduk, Nabi kata pastikan hak jalan hampa bagi. Sahabat kata dekat Nabi, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apakah hak jalan ya Rasulullah? Apa benda yang kami nak kena jaga kalau kami duduk tepi jalan? Nabi kata ghaddul basar. Yang pertama, kalau terpaksa duduk juga bersembang tepi jalan, jaga pandangan mata. Mata tak usah duduk liang sangat. Duduk, kalau duduk nak bersembang, duduk sembang. Ni tak duduk tentu, duduk balut rokok, biji mata duduk tengok orang lalu. Lalu bukan tengok saja, tengok dengan ulasan selari sekali. Nuhang tengok no, nuhang tengok no. Dia ni ya, tu yang duk jadi di tepi jalan. Nabi SAW kata tak usah duduk tepi jalan. Pasal apa? Kita bila duduk, tak lagi banyak benda kita nanti nampak. Bila kita nampak, mulut nanti nak ulas. Bila kita ulas, jadi dosa. Untuk jalan selamat, tak usah duduk langsung tempat yang orang duduk lalu lalang ni. Pasal apa? Tak lagi kalau orang lalu, kita tak tengok, tak kena. Kita memang nak tengok. Bila dah tengok, tak ulas, berasa tak sempurna. Bila ulas, jadi dosa. Nabi kata kalau terpaksa juga duduk, jaga peraturan-peraturan untuk duduk dekat dengan tempat orang duduk lalu ni. Peraturan yang nombor satu, Nabi kata ghaddul basar, mata tunduk, tak duduk perhati orang lalu lalang. Wakaful adha, yang kedua, tahan diri daripada buat benda yang boleh jadi dosa. Tahan diri. Dah kata duduk sembang, nampak orang main, berasa ni dalam perut ni punya gatal nak kata ke orang, jaga, jangan kata. Nabi kata kaful adha, jaga diri seboleh-boleh, jangan sampai kita pergi buat benda yang menjadi susah kita di akhirat esok. Waraddus salam, yang ketiga, peraturan duduk dekat jalan ni, yang ketiga, raddus salam. Kalau orang lalu bagi salam kat kita, jawab salam. Jawab salam tu mesti. Orang lalu tengok kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab. Wal amru bil ma'ruf, dan duduk tepi jalan ni hendaklah kita suruh orang buat baik. Wan nahyu 'anil munkar, dan duduk tepi jalan ni hendaklah kita sentiasa melarang orang daripada buat mungkar. Maknanya duduk di situ tak duduk saja, duduk dalam keadaan kita buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab dia kata kat kita tadi, manusia ni kok mana pun dia nak boleh tangguh dosa. Kadang-kadang dosa main melalui mata, kadang-kadang dosa main melalui mulut, kadang-kadang dosa main melalui tangan, kadang-kadang dosa main melalui kaki, kadang-kadang dosa main melalui angan-angan dalam hati. Maka dosa ni kadang-kadang tak upaya dia nak main kat kita. Maka Nabi SAW bagi jalan dekat kita macam mana cara kita nak jauh diri kita daripada terlampau banyak buat dosa.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran ayat 36 surah Isra. Surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sadaqallahul azim. Tuhan kata sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua ni Allah akan minta kita bertanggungjawab di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ayat 36 surah Al-Isra. Dia kata inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran, apa benda hak kita dengar, kita kena bertanggungjawab depan Tuhan itu. Apa benda yang mata kita tengok, kita kena bertanggungjawab depan Tuhan esok. Apa benda yang hati kita duk ingat, kita kena bertanggungjawab di depan Tuhan esok. Kullu ulaika, semua ni Tuhan kata kana anhu mas'ula, adalah kamu akan diminta bertanggungjawab di depan Tuhan esok. Tuan-tuan fikir kalau umur kita sampai 65, sampai umur 75, sampai umur 85 baru mati, berapa banyak benda kita dengar, berapa banyak benda kita tengok, berapa banyak lintasan dalam hati. Semua ni kita nak kena berjawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Kita fikir hak tu, kita tahu hak mana berat. Kebaikan ke berat, kejahatan ke berat dalam diri kita. Macam mana nak jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala esok ni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 19 surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Sadaqallahul azim. Maksud dia Allah kata ya'lamu, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang amat mengetahui kha'inatal a'yun, akan kekhianatan mata manusia. Tuhan tahu. Kita buat-buat tunduk bawah, buat-buat tunjuk warak, sekali-sekali aja tengok, yang lain banyak tunduk bawah. Tapi sekali-sekali tengok tu berapa punya khianat mata kita, Allah tak. Oh ni takut tuan-tuan, ni takut kita dengan Tuhan, ni kita takut. Dengan orang kita tak takut sebab kita boleh berlakon. Depan orang kita boleh berlakon, buat-buat tunjuk kata kita baik. Orang tak tahu, orang sangka kita baik. Tapi dengan Tuhan tak boleh berlakon. Tuhan habaq dah awal-awal ya'lamu kha'inatal a'yun. Tuhan dia cukup tahu kekhianatan mata manusia. Mata manusia tengok niat baik ke tengok niat tak baik, Tuhan tahu. Tak gaduh kita ucap di mulut, kita tengok tu Tuhan tahu penglihatan kita itu baik ataupun tidak baik. Dan semua ni Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita bertanggungjawab depan dia esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah yang kita baca ni memberi satu ingatan kepada kita semua supaya kita lebih berhati-hati. Yang hati-hati ini bukan nak bagi kebaikan pada siapa-siapa, melainkan kebaikan pulang pada diri kita sendiri. Kita buat baik, Allah bagi kebaikan pada kita. Kita buat benda tak baik, Allah sediakan balasan azab untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lindung kita daripada buat benda-benda tak elok. Allah pelihara kita daripada terlibat dengan benda-benda dosa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang selamat dalam melakukan apa juga benda masa hidup atas dunia. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 22. Muka surat 22. Jilid 16, muka surat 22. Kita masuk satu bab baru. Bab ma jaa fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-laban wal qamis. Iaitu bab pada menyatakan yang membicarakan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan susu dan baju. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bermimpi. Yang mimpi Nabi ini ada kaitan dengan susu dan dengan baju. Al-laban makna dia susu, al-qamis makna dia baju. Ketahuilah saudaraku, sekiranya seorang yang tidur itu mimpi dia akan minum susu,
akan mimpi yang sebenarnya. Maka tiada ia mimpi syaitan ataupun mimpi mengigau, maka boleh ditakdirkan dia oleh orang ahlut takdir. Ni dia nak cerita kat kita, kalau sekiranya satu orang tu mimpi, dalam mimpi dia mimpi dia minum susu. Mimpi minum susu ni adalah mimpi yang ada takdir, dia kata. Bukan saja-saja, tapi dia adalah mimpi yang ada takdir. Ada benda yang boleh ditafsirkan daripada mimpi itu. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi minum susu, maka ditakwilnya mimpi itu. Nabi biasa mimpi minum susu, begitu. Bermula kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi minum susu itu, ada hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bainama ana na'im idh utitu biqadahi labanin fasharibtu minhu. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam antara aku tidur, tiba-tiba aku lihat dalam mimpi aku, dibawa orang pada aku bekas susu yang penuh isinya dengan susu. Anak Sayyidina Umar, dia kata Nabi pernah cerita dekat mereka. Nabi kata satu malam tu Nabi tidur, dalam tidur Nabi mimpi ada orang ramai satu bekas, dalam bekas tu penuh dengan susu, begitu. Maka aku ambil akan dia, lalu aku minum daripadanya. Nabi kata dia mimpi orang buat mai susu kat dia satu bekas, dia ambil bekas tu dia minum. Nabi minum susu tu. Sehinggalah aku nampak diriku puas daripada dahaga dan cukup kenyang. Nabi minum susu yang orang buat mai ke dia ni, Nabi minum ni sampai puas, sampai kenyang. Ni dalam mimpinya begitu. Hal keadaannya keluar dia daripada celah-celah kuku aku. Nabi kata punya minum susu ni sampai kenyang, sampai susu keluar ke celah-celah kuku. Mimpi macam tu. Baik. Kata dia, summa a'taitu fadli Umar bin Al-Khattab. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah? Qala al-ilmu. Kemudian daripada telah aku minum dengan puas dahaga aku, lalu aku lihat ada lagi lebih susu itu di dalam bekasnya. Nabi kata mimpi orang buat mai satu bekas susu, Nabi ambil bekas susu tu, Nabi minum. Minum ni tak habis-habis susu tu, sampai kenyang, sampai puas. Sampai susu hak Nabi minum ni terbit balik kot celah-celah jari Nabi. Mimpi macam tu. Lepas tu maka aku beri akan lebih minum aku itu akan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku minum ni sampai puas, sampai kenyang, ada lagi balance susu tu. Maka aku bagi hak lebih susu ni kepada Sayyidina Umar untuk nak suruh Umar minum bagi habis. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, maka mereka tanya Nabi. Kata mereka, apa tuan hamba takwil akan mimpi minum susu itu ya Rasulullah? Sahabat bila dengar Nabi cerita macam tu, dia bertanya Nabi, apa maksud mimpi itu? Mimpi orang buat mai susu, lepas tu minum susu sampai tak habis-habis susu, sampai Nabi kenyang, tapi susu keluar balik ke celah jari. Lepas tu ada lagi lebih, hak lebih itu bagi dekat Sayyidina Umar. Apa maksud mimpi itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Nabi kata maksudnya ialah ilmu. Kerana sama-sama ada bersekutu antara susu dengan ilmu itu pada banyak faedahnya. Nabi kata maksud susu tu ialah ilmu. Nabi kata. Dan pada keadaan kedua-duanya itu tempat letak kebaikan. Susu tu umpama ilmu dari segi faedahnya. Faedah susu dengan faedah ilmu, dua-dua membawa faedah baik, begitu. Iaitu susu itu banyak faedahnya pada jisim, pada badan. Susu ni bagus untuk badan, minum susu ni bagus.
Dan ilmu itu berfaedah pada jiwa, seperti mana bagusnya ilmu pada jiwa manusia. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Bakrah dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Salam dan Khuzaimah dan At-Tufail bin Syikhirah dan juga Samurah dan Abi Umamah dan Jabir, dan katanya bermula ini hadis Umar, ini hadis yang sahih. Dia kata, baik, lah dia nak cerita mimpi susu dan minumnya apa takdir dia. Kata Qisballani di dalam Irsyadus Sari, telah ditentukan takdir minum di dalam hadis yang tersebut, telah ditakdirkan mimpi di dalam hadis yang tersebut dalam masalah itu dengan mimpikan minum susu unta. Maksud hadis tadi ialah Nabi mimpi dia minum susu unta, begitu. Kerana takdir mimpi minum susu unta itu ialah dapat harta halal dan dapat ilmu. Oh, itu dia. Siapa mimpi orang buat mai dekat dia susu, dan susu tu susu unta, maksudnya ialah dia nak dapat harta halal ataupun dia nak dapat ilmu yang banyak. Itu maksud dia kata. Katanya, dan mimpikan susu lembu, itu menunjukkan tidak kemarau pada tahun itu. Sebaliknya, kalau mimpi orang main susu tu susu lembu, itu menunjukkan negeri yang kita duduk ni tidak akan kena kemarau. Itu dia punya tafsiran-tafsirannya, begitu. Dan menunjukkan harta halal dan kejadian. Dan mimpi minum susu lembu ni juga menunjukkan juga kita akan dapat rezeki halal, begitu. Dan susu biri-biri alamat harta dan sukacita dan sehat badan. Kalau mimpi orang buat main susu kambing biri-biri, itu menunjukkan satu tanda baik dan badan kita sehat, begitu. Dan mimpi minum susu binatang liar, alamatnya syak pada agama. Oh, yang ni karun. Mimpi orang main susu kat kita, dan dalam mimpi itu kita tanya dia, ni susu apa? Dia habang kata ni susu binatang liar. Kalau macam tu punya mimpi, dia kata tafsirannya ialah kita ni ada masalah dari segi agama. Kita sendiri tak yakin penuh dengan agama kita. Kita syak dengan agama kita. Ini mimpi tak cantik. Dan susu binatang buah, itu alamat ketiadaan terpuji. Ataupun mimpi orang main susu rimau kat kita, ini alamat tak bagus, dia kata. Alamat tak bagus. Melainkan jika mimpi minum susu singa betina. Dia kata kecuali kalau mimpi minum susu singa betina, alamat berharta tetapi bermusuh. Ini semua ni ilmu takdir mimpi. Dia ada sangkut, ada sabit dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi orang buat main susu, tanya-tanya susu apa? Susu singa betina. Bila buat main susu singa betina dan kita minum, alamatnya kita nak boleh harta. Tapi kita boleh harta tu lepas tu timbul permusuhan. Gitu. Jika yang mimpi itu orang yang berjawatan, syarat dia kawan yang mimpi ni orang ada jawatan. Maknanya tak lama dia nak boleh duit, tapi walaupun dia boleh duit, dia akan boleh musuh sama. Orang yang berjawatan. Tato dapat kata, kalau cikgu ni tato dapat kata DJ2. Dapat DJ2 mimpi. Dapat susu apa nama singa betina. Kan makna tak lama dia nanti dapat rezeki lebih. Tengok-tengok dapat DJ2 backdated pula 2 tahun punya backdated. Makna kata boleh rezeki lebih. Rupa-rupanya ramai orang dijaki kat dia. Musuh nanti bertambah ramai. Dia kata, jaga baik-baik. Dia kata benda macam ni jaga baik-baik. Dan kata Abu Sahal Al-Masihi, mimpikan minum susu singa jantan alamat dapat kemenangan daripada lawan musuh. Ini pendapat ulama lah. Hak tadi dia kata singa betina. Dia kata kalau singa jantan pula macam mana? Dia kata alamatnya kalau dia lawan musuh dia boleh menang. Singa jantan, Lion King, kan menunjuk kata dia menang bila nak lawan dengan siapa-siapa. Dan mimpikan minum susu anjing, itu alamat takut, karun lah. Ini dia duduk main buah karun. Mimpi minum susu anjing, alamat ni satu benda yang menakutkan, dia kata. Dan susu kucing ataupun binatang kancil, alamatnya nak sakit, dia kata. Ada orang mimpi pelik pada ni pun ada. Mimpi tengok batu tabik susu lah, apa macam-macam mimpi ni.
Dia kata kalau macam-macam ni alamat nak sakit. Dan susu rimau bintang, alamat zahir permusuhan. Rimau terlepas daripada zoo Johor mana tu. Mimpi rimau tu terlepas Johor main rumah kita. Memang satu macam kita tu turun perah susu dia pula di semua nak edit karun. Kan? Di semua nak edit karun. Baik, masalah dia kata mimpi pakai baju kurung, apa takdirnya? Ini pula dia kata mimpi pakai baju kurung, pakai baju ni. Baju jenis lepas panjang ni. Apa takdirnya? Sesungguhnya takdir mimpi pakai baju kurung tu ada macam-macam. Dia kata. Maka di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya. Nabi ada mimpi melihat orang pakai baju kurung. Dan telah ditakwilnya mimpi itu di hadapan sahabat-sahabatnya. Nabi mimpi, dalam mimpi dia tengok ada orang mai kat dia pakai baju kurung. Ni baju yang kita tu pakai ni baju kurung. Dalam bahasa Arab dia kata qamis. Qamis ni baju hak jenis serlum masuk kepala macam kita pakai ni. Serlum masuk kepala, dia lepas ke bawah dia panggil qamis. Nabi SAW biasa mimpi orang mai jumpa dia orang pakai baju qamis ni, baju kurung ni. Dan hadisnya begini, dia kata an Abi Umamah bin Sahl bin Hunayf an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naim ra'aitu an-nas yu'raduna 'alayya wa 'alayhim qumus. Diriwayatkan daripada Abi Umamah bin Hunayf, Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf, yang diambilnya hadis ni daripada setengah sahabat Nabi SAW, bahawasanya Nabi SAW bersabda ia, di dalam antara aku tidur, aku nampak dalam mimpi aku akan beberapa orang ditunjukkan pada aku padahalnya ada atas tubuh mereka itu pakai baju kurung. Nabi satu hari duduk depan sahabat dia, Nabi cerita. Nabi kata semalam waktu tengah tidur aku mimpi ada sekumpulan orang mai kat aku. Orang hak mai kat aku ni semua pakai baju kurung. Nabi kata orang hak mai kat aku ni, beberapa orang mereka ni, mereka mai kat aku, mereka semua pakai baju kurung. Ditunjukkan kepada aku seorang kemudian daripada seorang. Hak mai ni seorang mai depan muka aku tengok mereka tengok aku tengok semua pakai baju kurung, pakai qamis. Nabi kata minha ma yablughu as-sudi wa minha ma yablughu asfala min dhalik. Fa'urida alayya Umar wa alayhi qamis yajurruh. Setengah daripada orang yang ditunjukkan kepada aku, ada barang yang sampai ekor baju kurungnya itu pada susunya. Dia kata yang pelik ni, dalam ramai-ramai hak mai ni, ada yang mai depan aku, dia pakai baju kurung, baju serlum kepala masuk ni, pakai takat pakai dada aja. Oh, patut budak-budak lah duk pakai pesen tunjuk pusat. Rupanya dulu pun Nabi biasa mimpi dah orang pakai lagu ni. Nabi kata dalam ramai-ramai mai tu ada di kalangan mereka ni pakai baju takat pakai dada aja. Lagu Hindu perempuan duk pakai tu, nampak perut pusat apa semua tu nampak. Nabi kata pelik sungguh, dalam ramai-ramai ni ada pakai lagu tu. Dan setengah daripadanya ada yang sampai ke bawah daripada tu, yakni sampai pusat. Ada yang pakai tutup sampai tutup dada tapi sampai pakai pusat. Dan ada yang sampai ke paha, dan ada baju dia turun labuh pergi sampai ke paha. Dan ada yang sampai ke lutut, ada yang baju dia pakai serlum masuk ni sampai parah lutut. Dan ada yang sampai pada mata kaki, yang ni sampai pada parah buku lali. Nabi kata pelik sungguh mimpi aku semalam. Sekumpulan orang mai jumpa, masing-masing pakai baju jenis serlum masuk ke kepala. Cumanya panjang baju tu tak sama. Ada paras dada, ada paras pusat, ada paras paha, ada sampai paras buku lali, macam-macam panjang pendek kain baju yang mereka pakai. Di dalam itu ditunjukkan orang pada aku akan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kata dalam ramai-ramai itu
Ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam ramai-ramai hak mai jumpa Nabi ni, Sayyidina Umar pun ada, Nabi kata. Dan aku lihat atas badan Sayyidina Umar, baju kurung panjang yang dipakainya ke atas badannya, dihelanya meleret atas tanah. Sayyidina Umar ni salah seorang daripada hak ramai ni. Tapi Sayyidina Umar pakai baju labuh sampai heret ke atas tanah, saya kata. Bila didengar oleh mereka itu, yakni oleh sahabat Nabi akan sabda Nabi SAW yang demikian, maka mereka tanya Nabi, apakah takwil mimpi Nabi itu? Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah? Qala ad-din. Maka kata mereka itu, apakah tuan hamba takwil akan mimpi tuan hamba itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, aku takbirkan dia dengan agama. Nabi kata, yakni Sayyidina Umar itu satu orang yang kuat agamanya dan banyak imannya, sebagai tidak ada bandingnya. Kerana baju kurung itu menutup dia akan aurat dalam dunia, dan agama menutup dia akan diri di dalam negeri akhirat, dan mendinding akan dia daripada sekalian yang tidak disukainya. Itu dia. Nabi kata maksud mimpi baju singkat, baju labuh ni, Nabi kata maksudnya ialah agama. Baju labuh maksudnya agama dia kuat, ilmu dia tinggi, iman dia baik. Hak baju singkat sampai parah dada, sampai parah pusat, ini semua menunjukkan ilmu tak cukup, menunjukkan iman tak kuat dan sebagainya. Jadi dalam ramai-ramai ni, Nabi kata Sayyidina Umar, iman dia, agama dia, ilmu dia cukup cantik. Itu maksud mimpi ni. Macam tu tuan-tuan. Kalau kita duk mimpi kita tak pakai apa, karut, tak kena mengaji kuat lagi. Kan, mimpi pakai baju tutup parah dada aja, bangkit modus sembahyang sunat bagi kuat sikit, bagi parah dada tu labuh turun sampai jadi jubah panjang. Pasal apa? Pasal mimpi pakaian ini, mimpi khamis ini, dia membawa ta'bir, dia membawa satu petunjuk terhadap agama dan ilmu dan iman seseorang manusia. Nabi kata macam tu. Kata Qisṭallani di dalam Irsyad As-Sari, maka pada hadis ini menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tiada lazim daripada lebihnya itu berkelebihan atas daripada kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini pula ulama tambah. Ulama kata walaupun hadis ni nak tunjuk kepada kita tentang Sayyidina Umar, satu orang yang kuat agama, ilmu dia bagus dan sebagainya, tetapi hebat Sayyidina Umar ni tak boleh ting Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata tak boleh. Walaupun hadis ni nak cerita kata Sayyidina Umar ni agama dia bagus, agama dia, ilmu dia, iman dia semua bagus, tetapi bagus Sayyidina Umar tak boleh lawan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata. Dan mudah-mudahannya rahsia pada diam Nabi daripada sebut Sayyidina Abu Bakar itu ialah memadakan dengan barang yang diketahui daripada kelebihannya. Itu dia. Walaupun Nabi tak sebut kata Abu Bakar lebih baik daripada Umar, tapi memadai. Dia kata kerana orang faham dah Abu Bakar pun mana pun lebih daripada semua orang lain. Pasal apa? Pasal ada hadis lain. Hadis hak Nabi kata kalaulah amalan Sayyidina Abu Bakar buh sebelah, amalan seluruh penduduk dunia buh sebelah, Nabi kata berat lagi amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hak ni orang semua dah tahu dah. Tak payah Nabi sebut kata Abu Bakar lebih baik daripada Umar, kerana benda ni sudah maklum pada orang semua. Dia kata begitu. Ataupun disebutkan dia, yang ni disebutkan Nabi SAW, tetapi lupa rawi daripada menyebutkannya. Ulama kata ataupun Nabi memang ada sebut, tapi hak riwayat hadis ni dia terlupa nak tulis benda tu. Betul. Tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar lebih pada orang lain ni. Dan tiadalah pada hadis itu sarih, yakni terang dengan tersimpan yang demikian pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka yang dikehendaki ialah menjagakan atas bahawasanya setengah daripada orang yang dapat bahagiannya lebih-lebih kuat pada agama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dibandingkan dengan orang lain, dia paling baik. Tapi kalau banding dia dengan Abu Bakar lebih baik. Itu maksud dia. Baik, tajuk baru dia kata bab ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mizan wad dalwa.
Iaitu pada menyatakan hadis yang membicarakan mimpi Nabi SAW akan neraca dan timba. Ini pula Nabi biasa mimpi tentang neraca, kati penimbang, dan juga mimpi timba. Ad-dalu maksudnya timba, cebok ayam ni, timba. Ketahuilah saudaraku, neraca ialah timbangan yang ada dua penadah, kanan dan kiri. Itu maksud neraca. Maka boleh berlaku juga orang-orang mimpi akan dia. Dia kata boleh mimpi, benda ni boleh mimpi. Mimpi tentang kati penimbang, neraca. Benda ni orang boleh mimpi, dia kata. Sebagaimana berlaku setengah daripada sahabat Nabi SAW mimpikan neraca itu. Sahabat Nabi pun biasa mimpi. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zata yawm man ra'a minkum ru'ya faqala rajul ana ra'aitu ka'anna mizanan nazala minas sama. Diriwayatkan berseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dia pada satu hari. Sabda Nabi, siapa daripada sekalian kamu orang yang ada ia melihat apa-apa dalam mimpinya. Nabi satu hari duduk depan sahabat, Nabi tanya. Nabi kata, siapa biasa mimpi? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, siapa yang biasa mimpi? Bila didengar oleh sahabat-sahabat pertanyaan Nabi yang demikian itu, maka jawab seorang laki-laki daripada sahabat dengan kata dia, hamba telah ada melihat dalam mimpi hamba, iaitu seolah-olahnya satu neraca turun dari langit ke hadapan Tuhan hamba, yakni ke depan Nabi, yang dihimpun oleh sahabat Tuhan hamba. Itu dia ni kata, ya Rasulullah, aku biasa mimpi satu neraca penimbang turun mai daripada langit, turun mai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, fawuzinta anta wa Abu Bakrin farajahta anta bi Abi Bakrin wa wuzina Abu Bakrin wa Umaru farajaha Abu Bakrin wa wuzina Umar wa Osman farajaha Umar summa rufi'al mizan. Kata dia, maka ditimbang orang akan Tuhan hamba dengan Abu Bakar. Ni sahabat ni tadi. Bila Nabi kata siapa biasa mimpi, dia kata dia biasa mimpi. Mimpi apa? Dia mimpi kata turun mai satu kati daripada langit, turun mai depan Nabi. Tiba-tiba timbang, kati itu timbang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi sebelah, Sayyidina Abu Bakar sebelah. Maka berat Tuhan hamba daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata bila timbang-timbang, Nabi lebih berat daripada Sayyidina Abu Bakar. Ni dia mimpi macam tu. Sahabat ni mimpi macam tu. Kemudian ditimbang Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab. Maka berat Abu Bakar daripada Umar. Jadi macam tu pula. Nabi dengan Abu Bakar, berat Nabi. Abu Bakar dengan Umar, berat Abu Bakar. Kemudian ditimbang pula Umar dengan Osman bin Affan. Maka beratlah Umar daripada Osman. Ambil pula Umar, timbang dengan Osman, berat Umar pula. Begitu. Kemudian daripada sudah ditimbang Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman, lalu diangkat kembali akan neraca itu naik ke langit. Lepaslah sekali timbang Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman, berat Sayyidina Umar. Habis itu sahabat ni kata, aku nampak kaki itu naik balik ke langit. Itu yang aku mimpi. Dia cerita kat Nabi macam tu. Maka kata ulama, bermula takwil mimpi itu ialah iman. Dia kata, yang ni iman Nabi lebih berat daripada sekalian iman. Begitu. Kemudian iman Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Osman. Kalau nak susun, dia kata itu keadaan dia. Nabi paling hebat, diikuti dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Dan kata dia, dan kemudian daripada itu seolah-olah iman semua sahabat sama. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman.
Lepas Sayyidina Osman, semua sahabat-sahabat ni semua sekali iman mereka sama aja. Dengan kerana itu ada datang riwayat, kata Abu Isa At-Tirmizi, telah berkata Abu Bakrah, maka kami lihat kerot rupa muka Nabi SAW apabila didengarnya angkat kembali neraca itu sebelum tertimbang sahabat-sahabat yang lain. Bila dia ni duk cerita kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku mimpi turun mai satu kati penimbang daripada langit mai depan kamu. Dia kata kat Nabi macam tu. Nabi duk dengar. Kemudian kati itu diguna untuk timbang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, berat Nabi. Lepas tu Abu Bakar dengan Umar, berat Abu Bakar. Lepas tu Umar dengan Osman, berat Sayyidina Umar. Lepas habis tu kaki itu naik balik ke langit. Bila kata naik balik ke langit, Nabi buat kerot kening macam tu. Nabi buat kerot kening macam tu. Pasal apa ni? Sayyidina Ali tak timbang lagi, kaki naik dah. Nabi buat kerot kening macam tu. Maka kami lihat kerot rupa muka Nabi SAW apabila didengar diangkat kembali neraca itu sebelum tertimbang sahabat-sahabat yang lain. Seolah-olahnya menunjukkan iman mereka itu bersamaan jua berat ataupun terlebih kurang sedikit jua. Seolah-olahnya begitu. Sahabat kata, Nabi buat kerot kening macam tu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian dia kata mimpi pakaian putih. Ini lain pula. Cerita mimpi jumpa orang pakai baju putih. Ini satu mimpi yang baik takdirnya, iaitu mimpi orang pakai baju putih. Sebagaimana Nabi mimpi satu orang yang telah mati dahulu daripada zahirnya menjadi Nabi dan Rasulullah. Seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi biasa mimpi satu orang yang dia ni mati sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Dia matilah. Nabi biasa jumpa dia. Tapi belum sempat Nabi bagi tahu kata Nabi ni jadi Nabi, dia mati dah. Nabi mimpi dia ni mai dalam mimpi Nabi pakai baju putih. Begitu. Hadis dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Waraqah. Faqala lahu Khadijah, innahu kana saddaqaka walakinnahu mata qabla an tadhhar. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, disoal orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu orang yang menjadi saudara sepupu kepada isteri Nabi yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Nama dia Waraqah bin Naufal. Ini kita sebut dah bulan lepas. Waraqah bin Naufal sepupu kepada Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Waraqah bin Naufal, dia ni daripada asal sembah tokong, tinggal agama sembah tokong. Dia ikut agama Nasrani, agama yang berasaskan kitab Injil. Lepas tu dia jadi ahli kitab, ahli yang amat faham tentang Injil. Bila Nabi pertama kali jumpa Jibril dalam Gua Hira, Nabi balik rumah jumpa isteri dia Khadijah dalam keadaan takut. Isteri dia bawa dia pergi jumpa Waraqah. Kerana Waraqah bin Naufal ni satu orang yang alim tentang Injil. Waraqah bin Naufal ni bila dengar cerita tu, dia tahu dah kata Nabi akan jadi Nabi. Dia tahu dah. Dan dia berjanji kalau sekiranya dia nak masuk agama yang Nabi bawa, dia nak jadi orang kuat Nabi. Dan dia nak tunaikan hasrat dia mati. Ini Waraqah bin Naufal. Baik. Dia kata maka Waraqah bin Naufal itu seorang daripada orang Arab Quraisy. Dia ni Arab Quraisy. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah meninggalkan agama sembah tokong. Ni dia ada cerita. Dia tinggal agama sembah berhala.
dan pindah pada agama Nasrani dalam masa jahiliahnya. Dia tinggal sembah tokong, dia ikut Injil, kitab Injil. Sebelum lagi dibangkitkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Belum dibangkitkan Nabi lagi dah, dia dah tinggal dah sembah tokong ni, dan dia ikut kitab Injil. Dan pula dia pandai menyurat cara tulisan Arab. Dia ni Waraqah bin Naufal ni, dia satu orang yang pandai. Dia pandai tulis ni, dia pandai. Karang mengarang ni dia pandai. Begitu. Maka boleh terjemahkan kitab Injil ke bahasa Arab sebanyak mana kehendak ia menyuratnya. Dia pandai sampai macam tu. Dia boleh tulis balik kitab Injil ni, tulis salin, translate masuk ke dalam bahasa Arab. Dia pandai sampai macam tu. Kerana dia tahu agama Nasrani dengan sebetulnya. Dia faham sungguh tentang agama Nasrani ni. Dia satu orang yang alim tentang agama Nasrani. Maka pada masa Nabi sudah jumpa Jibril dalam gua, serta sangat takutnya Nabi SAW, maka dibawa oleh Khadijah, yakni isteri Nabi, kepada Waraqah itu. Ini yang kita cerita tadi, supaya bertanyakan halnya yang berlaku di dalam gua itu. Nabi tanyalah apa benda yang Nabi jumpa. Tak, tuan-tuan, kadang-kadang kita banyak benda kita tak tahu dalam dunia ni, banyak. Baru ni mengajar masjid Padang Temusu, habis mengajar tu sembang dengan satu sahabat, satu ustaz juga lah dia pun, sahabat kita ni. Dia cerita dia jumpa hantu rata tempat. Kan kita dengar lah, kita pun tak faham, kita pun tak biasa jumpa benda-benda macam ni. Dia duk cerita dia jumpa hantu, sampai boleh duk bercakap dengan hantu, sampai dia boleh gempak hantu-hantu lari dan sebagainya. Ini benda baru kan, kita pun tak faham lah betul ke tak betul ke, sungguh ke tak sungguh ke. Cuma habis dia cerita, kita kata gini lah, kita kata gini aja, cerita kalau sabit daripada Quran, daripada hadis Nabi, kita kata hak ada selain daripada manusia, hak adanya ialah iblis ataupun syaitan dengan jin. Tu saja. Jadi kalau nak mai cerita orang bunian kan, nak mai cerita apa kan, ini saya tak tahu. Selain daripada manusia, ada iblis syaitan dengan jin. Cuma iblis syaitan jin ni boleh merupa dalam rupa yang bermacam-macam. Lepas tu atas kita lah nak buh nama bunian kan, nak buh nama toyol kan, nak buh nama apa tu atas kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bagi tahu yang tu aja. Iblis syaitan jin. Jin ada Islam, ada kafir, yang tu aja. Anak lebih pada tu saya tak hati, saya tak mau nak merepek-repek benda macam ni. Kan? Tapi ada orang dia jumpa, dia kata jumpa, dia boleh bercakap, boleh sepak pula hantu ni. Lagi kadang lah, takat tangkap buah lambotir satu bakpeh, boleh sepak hantu, jatuh tergulin lah, apa lah semua, rembah bata merah sampai berdermen sebelah muka hantu dan sebagainya. Yang ni kita tak kerti lah, bukan bidang kita kan. Tu kita habang apa yang kita tahu berdasarkan daripada keterangan Quran dengan hadis, lagu ni aja kita kata. Banyaklah benda kita tak tahu. Nabi SAW pun banyak benda dia tak tahu. Ni pertama kali dia jumpa. Dia tak tahu lagi, sebelum ni dia belum dilantik jadi Nabi lagi. Pertama kali duduk dalam gua Hira, tiba-tiba turun mai satu, dia pun tak tahu siapa, peluk dia, duk kata kat dia, Iqra. Dia kata, ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Peluk lagi sekali, Iqra ya Muhammad, baca. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak reti. Peluk lagi sekali, Iqra, baca. Nabi kata, bukan aku tak baca, ma ana biqari'in, aku tak reti. Lepas tu dia baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nabi pun tak tahu dia ni siapa. Turun-turun mai peluk aku macam berselisih tulang. Suruh aku baca apa benda, aku tak reti baca, Nabi kata. Jadi balik dalam keadaan takut, cerita dekat isteri dia, Khadijah. Khadijah ni sebagai satu orang yang matang, bila dengar cerita macam tu, dia tak buat kalut. Dia tak kata ni bunian ni orang ni, dia tak kata begitu. Dia bila dengar macam tu, dia kata tak apa, dia kata relax dulu, bertenang dulu. Dah tenang elok, jom, dia kata pergi jumpa sepupu aku. Sepupu aku ni dia alim tentang kitab Injil. Jom kita pergi jumpa dia, kita tanya dia, kita dengar dia nak abang lagu mana. Tu cantik, dia tenang. Nabi pun kata okey. Bila Nabi dah rasa tenang, tenteram,
bawa pergi jumpa Waraqah. Cerita dekat Waraqah bin Naufal apa yang Nabi jumpa masa di dalam Gua Hira. Lalu dijawab oleh Waraqah, itulah ia pembawa rahsia daripada langit. Oh, dia jawab macam tu. Dia kata yang mai jumpa kamu tadi, yang peluk kamu, yang kamu kata berselisih tulang rusuk tadi ni, yang duk kata Iqra sampai 3 kali dekat kamu tadi ni, yang kemudiannya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni tadi, kamu tahu tak siapa dia ni? Inilah dia yang dikatakan pembawa rahsia dari langit. Dia kata yang telah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa alaihi salam. Dia kata dia inilah yang turun mai jumpa Nabi-Nabi yang sebelum kamu. Nabi Musa alaihi salam jumpa dia ni. Nabi Isa alaihi salam jumpa dia ni. Dia kata, oh, kiranya jikalau aku muda pada masa engkau jadi Nabi nanti, oh, kiranya panjang hayatku, umurku, sampai masa orang halau engkau daripada Mekah, nescaya aku tolong sungguh-sungguh akan engkau. Dia tahu dah. Oh, dia kata, kalaulah betul yang jumpa kamu tadi, Jibril yang membawa rahsia dari langit, makna kata kamu akan jadi Nabi. Dia kata. Kalau Allah panjangkan umur aku, dia kata, waktu kamu isytihar kata kamu jadi Nabi, aku nak jadi orang kuat kamu. Dia kata, kalau Allah panjangkan umur aku, dia kata, waktu kamu dihalau oleh orang-orang kamu sendiri keluar daripada kampung kamu, aku akan ada bersama dengan kamu. Waraqah bin Naufal kata macam tu, nescaya aku tolong engkau sungguh-sungguh. Tidak berapa lama kemudian daripada itu, Waraqah pun mati kerana tuanya. Dia tak dan dengar Nabi kata Nabi jadi Nabi. Dia tak dan dengar, mati dulu. Pasal apa? Pasal masa Khadijah bawa Nabi pergi jumpa Waraqah ni pun dia dah sangat tua dah masa tu. Tak lama lepas tu, sahaja lepas tu, dia pun mati. Jadi Waraqah bin Naufal mati dalam keadaan dia tak dan nak dengar Nabi isytihar yang Nabi dilantik jadi Nabi. Tak dan. Maka itulah kata Aisyah di dalam hadisnya tadi, faqalat lahu Khadijah, yakni al-hadis, dia kata. Maka berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Khadijah isterinya, bahwasanya adalah Waraqah bin Naufal itu adalah ia membenarkan engkau akan menjadi Nabi. Khadijah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, Waraqah walaupun dia dah mati, tetapi sebelum dia mati, dia dah mengaku dah, kamu akan jadi Nabi. Cuma dia mengaku sebelum Nabi isytihar yang Nabi dilantik jadi Nabi. Khadijah kata dia dah mengaku dah, tapi dia mengaku sebelum kamu dilantik. Tetapinya telah mati Waraqah bin Naufal dahulu daripada kamu zahir menjadi Nabi. Maka adakah ia orang yang masuk syurga? Khadijah kata, habis dia ni kira macam mana? Kira dia ni boleh masuk syurga ke tak kan? Dia pergi mati sebelum Nabi isytihar jadi Nabi. Bila didengar oleh Nabi SAW akan pertanyaan Khadijah itu, lalu dijawab oleh Nabi. Faqala Rasulullah SAW, urituhu fil manam wa alaihi thiyabu bayadin walau kana min ahli an-nar la kana alaihi libasun ghairu dhalik. Maka sabda Nabi SAW, telah diperlihatkan Allah kepada aku akan Waraqah bin Naufal itu dalam mimpi aku. Nabi kata, aku biasa mimpi jumpa Waraqah bin Naufal, dan aku lihat atasnya, yakni atas Waraqah bin Naufal, pakaian putih. Dia kata, Waraqah bin Naufal biasa mai dalam mimpi aku, dan dia mai jumpa aku dalam mimpi aku dalam keadaan dia pakai baju putih semua sekali. Maka tetaplah dia orang ahli syurga. Nabi kata, Waraqah bin Naufal ahli syurga. Nabi kata, maka jikalau ada ia orang daripada ahli neraka, tentulah ada atas badannya pakaian lain daripada pakaian putih. Itu dia. Tuan-tuan, itu sebab dalam Islam baju putih ni dia cukup suka. Kita ada banyak hadis sebenarnya, hadis tentang pakaian Nabi. Nabi paling suka
pakaian serba putih. Paling Nabi suka. Kemudian pakaian serba hijau. Nabi cukup suka. Kemudian pakaian hitam. Juga Nabi suka. 3 color ni Nabi sangat suka. Ini ada hadis-hadis yang ramai. Bahkan kadang-kalanya serban Nabi warna hitam. Ketika Nabi masuk Mekah, hari pembukaan kota Mekah tu, dia kata dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, wa alaihi imamatus sauda, dan di atas kepala Nabi serban hitam. Dia kata Nabi suka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pula kata, kalau mimpi jumpa orang yang dah mati mai pakai serba putih, itu satu tanda baik, dia orang yang baik-baik. Begitu kata At-Tirmizi. Ini hadis gharib. Masalah dia kata mimpi mengarau timba dari telaga. Karau ni kalau pergi baca di Johor ke mana ke, mimpi mengarau. Apa ni, merarau kan dia kata. Merarau tu lain pula, kan mengarau, karau kan. Bahasa Sarawak apa? Kampui pun bahasa kita juga. Mengampul begitu. Enggak. Mimpi duk karau timba ni, macam orang cedok ayam dalam telaga, duk tarik timba naik, duk karau tali naik tu. Mimpi macam tu. Apa pula cerita dia kata? Mimpi macam tu. Rumah ada pancong, ada apa semua. Tak tahu malam tu mimpi duduk di telaga, duk karau tali timba ni, duk tarik naik. Apa ni cerita ni? Di sebalik mimpi karau tali timba ni, sesungguhnya siapa mimpi dirinya ataupun melihat dalam mimpinya orang karau timba daripada dalam telaga dan memberi orang-orang airnya, maka mimpi itu sangatlah baiknya. Dia kata, kalau mimpi duk karau tali timba di telaga ni, ini mimpi baik. Dia kata, sebagaimana berlaku mimpi itu ke atas Nabi SAW. Nabi biasa mimpi duk karau timba ni, duk karau tali timba, duk ambil ayam ni. Kita kalau kita tak baca bab ni, kita nanti duk tafsir macam-macam lah. Duk mimpi duk karau tali timba, duk cedok ayam telaga. Kata bila ayam tak bayang kan, mereka nak main potong ayam kan, nak kena pakai telaga. Dia duduk jadi karut lah. Dia duduk tafsir cara kepala kita lah. Dia kata bukan ada sangkut pun dengan bil ayam, dengan PBA pun tak ada sangkut. Dia kata ni cerita ni mimpi karau tali timba buat naik ni, dia kata ini adalah mimpi baik. Maka mimpi itu sangatlah baiknya. Sebagai berlaku mimpi itu ke atas Nabi SAW. Tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ana Abdullah bin Umar an ru'yan Nabi SAW wa Abi Bakr wa Umar. Qala ra'aitu an-nas ijtama'u fanaza'a Abu Bakr dhanuban aw dhanubaini fihi dha'fun wallahu yaghfiru lah. Diriwayatkan bersama sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada perihal mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW, yakni akan diri Nabi di dalam perkumpulan Sina Abu Bakar dan Sina Umar dan orang-orang lain. Nabi mimpi dia duduk dengan Sina Abu Bakar dan Sina Umar dan beberapa orang sahabat lain. Nabi mimpi, sabdanya, telah melihat aku di dalam mimpi aku akan orang-orang yang telah berimpun mereka itu di tepi telaga. Nabi mimpi, Nabi, Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat lagi semua duduk ada dekat telaga. Nabi mimpi macam tu. Yang aku berdiri di tepinya dan mengarau air telaga itu untuk bagi mereka itu airnya. Nabi mimpi dia, Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat lain duk ada tepi telaga. Nabi yang cedok ayam, Nabi duk karau tali timba tu duk naik, Nabi nak bagi ayam dekat sahabat-sahabat dia. Itu mimpi Nabi. Begitu. Kemudian diambil oleh Sayyidina Abu Bakar akan tali timba itu, lalu mengarau ia akan satu timba ataupun dua timba yang kecil.
Lepas Nabi duk cedok ayam, duk tarik tali naik, Sayyidina Abu Bakar pula ambil timba tu, dia pula duk tarik. Dia tarik dan timba ataupun 2 timba kecil aja. Begitu. Yang ada padanya lemah lembut akan karaunya itu. Sayyidina Abu Bakar ni pula, dia masa ambil timba tu daripada Nabi, dia cedok ayam, dia tarik tu lagu slow motion macam tu. Nabi mimpi macam tu. Nabi mimpi, Nabi cedok ayam bagi dekat orang semua. Lepas habis Nabi cedok, Abu Bakar pula cedok. Tapi Abu Bakar, dia cedok, dia dan timba atau 2 timba saja, dan cara dia tu slow motion. Dia slow je, duk karau tali tu slow. Tak macam Nabi tadi laju, dia slow macam tu. Dan dia kata, dan Allah mengampun akan dia. Nabi kata lagu tu pula, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Apa cerita ni, mimpi macam ni? Masalah, dia kata mimpi karau timba telaga oleh Sayyidina Abu Bakar itu apa takdirnya, apa maksud mimpi duk karau tali timba telaga ni? Kata ulama, adalah mimpi itu takdirnya iaitu misal bagi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian daripada wafat Nabi SAW. Adalah telaga itu ialah misal bagi pekerjaan muslimin. Kerana dalam telaga itu ayat yang menjadikan hidup orang-orang dan baik orang-orang. Dan yang mengarau ayat telaga dengan timba itu ialah raja muslimin, yakni Amirul Mukminin. Dan orang yang memerintah hukum akan mereka itu. Maka mula-mula yang karau timba telaga di dalam mimpi itu ialah Nabi melihat akan dirinya sendiri. Nabi mimpi dia dulu yang mula-mula karau tali timba. Maka ialah yang sebenarnya mula-mula yang mengarau telaga di dalam mimpi itu. Maka ialah yang sebenarnya awal yang memerintah pekerjaan muslimin dan mengaturnya dengan sehabis-habis sempurna aturan. Ni mimpi ni, dia kata mimpi politik. Mimpi politik, mimpi siasat, mimpi perintah negeri. Diibaratkan telaga ni macam rakyat ni. Siapa nak tidur cedok jaga rakyat ni semua ni siapa? Dia kata orang yang mula-mula jaga rakyat Islam ni Nabi sendiri. Dia kata Nabi lah yang duk cedok ayam bagi semua orang rakyat semua boleh minum, boleh makan dan sebagainya. Dia kata maka telah ditetapkan segala kaedah di dalam agama. Nabi dia dah set semua dah. Sebelum Nabi wafat, agama dah sempurna. Turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Tuhan kata hari ini aku telah lengkapkan, sempurnakan agama kamu. Maksudnya bila turun ayat ni, Islam ni dah komplit dah semua. Dari segi peraturannya, dari segi undang-undangnya, dari segi semua sekali dah komplit dah. Yang menyempurnakan kerja ni Nabi SAW. Begitu. Kemudian daripada itu diganti Nabi itu oleh Sayyidina Abu Bakar, yakni karau timba, 1 timba ataupun 2 timba. Hak ganti Nabi lepas Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebab dalam mimpi tadi Abu Bakar ambil timba tu, dia pula cedok ayam. Iaitu alamat jadi khalifahnya tidak lebih banyak daripada 2 tahun. Maksud kata dan cedok 2 timba tu ialah Abu Bakar dan jadi khalifah 2 tahun saja. Memang betul. Dan karau timba Sayyidina Abu Bakar itu lemah. Dan Abu Bakar ni masa duk cedok ayam ni dia slow. Begitu. Kerana Islam pada masanya itu alamat jadi lemah, bukan sebab dia. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada buat banyak benda. Sayyidina Abu Bakar waktu dia take over jawatan memerintah negeri daripada Nabi, Sayyidina Abu Bakar tak ada buat banyak benda. Tak ada buat. Pasal apa Sayyidina Abu Bakar tak ada nak buat banyak benda? Yang pertama pasal masa dia pendek. Masa dia memerintah pendek. Tak ada nak buat banyak jasa. Yang kedua, zaman dia ni jadi macam-macam masalah. Di antara dia apa? Murtad. Murtad mula-mula berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar.
sebahagian daripada sahabat Nabi, sebahagian kecil daripada sahabat Nabi masuk Islam di tangan Nabi, di depan Nabi, bayar zakat, semayang apa semua elok. Bila Nabi wafat, dia tak bayar zakat. Bila Sayyidina Abu Bakar hantar orang nak ikuti zakat, dia kata kami tak mau bayar. Pasal apa tak mau bayar? Dia kata kami bayar kerana Nabi Muhammad. La, Nabi Muhammad dah tak ada, kami tak mau bayar. Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kat depa, kamu kata zakat tidak wajib. Depa kata wajib masa Nabi ada aja. Nabi tak ada, tak wajib. Sayyidina Abu Bakar kata hampa tahu tak? Hampa mengubah hukum. Hukum wajib zakat hampa kata tak wajib. Hampa ubah hukum boleh menyebabkan hampa murtad. Hampa terkeluar agama. Hampa berhenti tak? Kami tak mau peduli. Oh, ni sebahagian buat macam tu. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar ambil keputusan yang tegas. Sayyidina Abu Bakar hantar tentera pergi nak bunuh, pergi nak serang mereka dan nak bunuh mereka ni. Pasal apa? Pasal orang murtad memang wajar dibunuh. Jadi dia habis masa dengan dua pembetul puak-puak jadi tak betul ni. Habis masa tak ada nak fikir tentang soal-soal nak meluaskan negeri Islam dan sebagainya. Sebab masa habis dengan benda-benda macam ni. Tuan-tuan, macam kita orang Melayu buka kedai sebelah menyebelah menyaga. Ditakdirkan kedai kita tak apa maju, kedai sebelah maju. Kita tak apa maju ni sepatutnya kita fikir macam mana nak bagi maju. Sepatutnya masa ada kat kita tu fikir macam mana nak bagi maju. Tengok kedai dia ni pasal apa kedai dia maju. Oh, masakan dia sedap, pasal itu kedai dia maju. Maknanya masakan kita tak sedap. Pergi belajar macam mana nak bagi sedap masak. Dah, orang kita ni dah bila dia tengok kedai sebelah maju, kedai dia tak maju, dia habis masa nak pelingkuk gondok. Masa yang ada yang sepatutnya dia pergi perbaik kelemahan dia tu, dia guna nak pelingkup kawan dia. Akhirnya kawan tu punya menyaga pun lingkup, dia pun tak naik luar. Ini sikap yang tu ada. Maka akhirnya habis masa orang Melayu, orang Islam habis masa dengan benda yang dilarang oleh agama. Ini yang jadinya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni macam isu lah ni lah, isu 10% kan, 10% mula daripada intake akan datang, kolej matrikulasi 10% budak bukan Bumi Putera boleh masuk. Kalau lah kolej matrik tu, tuan-tuan duk nampak balik sana bendang matang hiasan tu, kolej matrik tu kalau 2,500 orang, 2,500 orang Bumi Putera Islam. Ni lepas ni 10% akan masuk budak-budak bukan Bumi Putera. Maksudnya budak Cina, budak India akan masuk 10%. Kalau kita ambil sikap bila lompat marah tak boleh pasal apa bagi mereka ni masuk, itu kan ada satu faedah. Sepatutnya kita ambil sikap apa? Perkemas diri budak-budak kita supaya masuk pergi siapa pun mereka boleh bersaing dengan budak-budak ni. Kita duk takut kat mereka ni sampai bila? Sampai bila? Sampai tak berani nak bersaing dengan orang Cina, tak berani bersaing dengan orang India, tak berani. Sampai bila tak berani? Ini masalah dia. Ya, orang tak faham, dia kira nak marah. Tak boleh masuk, dia masuk. Apa ni? Nampak? Kita tak fikir macam mana nak penat kita. Sebab kita fikir macam mana nak tahan mereka tak ia masuk. Habis masa tu, kita tu tak pandai situ. Ini. Kalau tengok benda-benda ni secara positif, cantik kan? Macam isu kedai makan tadi, bila kedai kawan tu maju, kedai dia tak maju, dia jangan fikir macam mana nak pelingkup kawan tu. Bila abang ke orang, ni dia ni ambil ayam tak sembelih. Dia abang ke orang, nak bagi orang tak pergi kedai kawan tu. Bila abang ke orang jaga baik-baik ni, kedai dia ni cerita macam aku tengok dia buah ganja. Tak cukup pergi abang ikut orang ni. Aku bukan nak murung, mata aku tengok nyeri. Bulai dia pun sulung sepeda. Ada juga cerita macam tu pun ada juga dalam masyarakat ni. Yang semua cerita ni tujuan dia satu. Tujuan dia apa? Nak pelingkup kedai kawan tu. Kedai kawan tu orang dengar cerita orang pakat tak pergi. Kedai dia apa orang tak pergi juga. Akhirnya ada seorang orang bangsa kita, agama kita nak maju, kita pelingkup bang, semua pakat-pakat tak maju. Tuan-tuan tengok orang bangsa Adil, kedai sebelah menyebelah. Kita pergi nak beli barang kedai dia, tak ada. Dia kata tunggu Zat, dia pergi ambil kedai kawan dia sebelah, dia bagi kat kita. Barang kawan tu pun jangan, kedai dia pun kita nanti pergi lagi, pasal kita duk ingat ada semua barang kedai dia. Dia dengan sebelah tak dekat sini.
Maju sama-sama maju, barang dia tak ada, ambil kawan kedai sebelah dan sebagainya, mereka boleh tolong-menolong. Sedangkan hak ajak suruh tolong-menolong ni Islam. Hak orang bukan Islam, dia beramal dengan benda tu. Pening gila, boleh pening dengan benda macam ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sudahlah benda-benda yang merugikan kita, sudahlah. Jangan buat dalam benda yang bawa kita kepada kerugian. Begitu. Baik, bahkan tiada dengan sebab salah daripadanya. Sayyidina Abu Bakar ni, walaupun dia buat kerja slow sikit, bila dia jadi khalifah, dia slow sikit. Bukan salah dia. Dia tak salah. Hanya orang-orang Arab tak kala dengar wafat Nabi SAW itu, kembali setengahnya jadi kafir. Ini masalah dia. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, orang Islam masa tu ada yang jadi kafir. Pasal apa? Tahu bayar zakat, tahu sembahyang, tahu buat yang tu, tak mau buat yang ni. Pasal apa? Pasal mereka kata kami buat ni kerana Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad tak ada, kami tahu buat. Begitu. Maka dengan bersungguh Sayyidina Abu Bakar hentam mereka itu, yakni perang supaya kembali Islam semuanya dan jadi satu kalimah. Sayyidina Abu Bakar bila tahu ada orang tahu bayar zakat, dia sungguh-sungguh dia perang dengan puak ni, suruh mereka balik kepada ajaran Islam ataupun kena bunuh. Maka itulah sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, wallahu yaghfirullah, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampun baginya, bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ialah isyaratkan jadi lemah Islam pada masa Sayyidina Abu Bakar, tidak dengan sebab salahnya. Itu dia. Islam slow pada masa tu, bukan salah Sayyidina Abu Bakar. Dia nak abang yang tu, Islam masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah slow, bukan salah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan sabda Nabi SAW lagi, summa qama Umar fanaza'a fastahalat gharban falam ara abqariyan yafri fariyahu hatta daraba an-nasu bi'atani. Maksudnya kemudian daripada itu datang Sayyidina Umar ambil timba tu daripada Sayyidina Abu Bakar. Oh, Nabi mimpi ni. Nabi mimpi dia dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan beberapa orang sahabat lain duduk tepi telaga. Mula-mula Nabi cedok ayam bagi kat orang semua. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar ambil dan cedok 2 kali. Lepas tu Sayyidina Umar pula ambil. Nabi mimpi macam tu. Baik, dia kata maka berdiri Sayyidina Umar di tepi telaga. Lalu dikeluarnya timba itu memberi orang-orang minum ayamnya. Tiba-tiba berpaling jadi timba besar. Bila Sayyidina Umar ambil timba tu daripada Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba timba tu berubah jadi timba besar. Ini dalam mimpi Nabi macam tu. Maka tiada aku lihat orang yang pintar, sepintar-pintar orang seperti Sayyidina Umar itu memperbuat dia akan perbuatan yang tiada sepertinya. Nabi kata aku tak pernah tengoklah manusia yang lebih pintar daripada Sayyidina Umar yang pintar ini. Nabi kata, sehingga senang sentosa orang di tempat tinggalnya. Bila timba jadi besar, dia cedok ayam banyak, orang ada nak tunggu minum ayam ni semua dapat ayam banyak. Semua orang jadi senang bila dapat ayam banyak. Ini adalah kiasan kepada apa? Bila Sayyidina Umar ambil alih khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar, masa inilah Islam betul-betul berada di puncak. Tentang kita baca sejarah, Sayyidina Umar jadi khalifah, dia berjaya kontrol 2/3 daripada dunia. Zaman Nabi dah set semua bagi jadi cantik. Lepas itu Nabi wafat. Naik Sayyidina Abu Bakar tak dan nak buat kerja untuk nak meluaskan negeri, tak dan. Pasal apa ni? Lupa betul ada kelang kabut dalam negeri aja, dia wafat. Naik Sayyidina Umar, inilah baru Islam berkembang. 2/3 dunia duduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi rupa-rupanya masa Nabi hidup, Nabi mimpi dah benda ni. Mimpi masa Sayyidina Umar jadi khalifah, timba dia cedok tu, timba dia besar, rakyat jadi senang, lenang dan sentosa. Nabi cerita mimpi ni dekat sahabat-sahabat semua. Baik, dia kata di situ, maka tiada aku lihat orang yang pintar sepintar Sayyidina Umar Al-Khattab, sehinggalah senang sentosa orang yang ditinggalkannya. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih lagi gharib daripada hadis Umar Al-Khattab. Wallahu a'lam.
Entah, saya dapat satu dalam internet. Dia kata University of Carolina di US, United States di Amerika. University Carolina, dia buat kajian di Amerika. 5 tahun punya kajian. 5 tahun, 5 years back kajian. Tiap-tiap tahun bilangan orang Amerika masuk Islam sekitar 7,000 orang. Universiti Amerika buat kajian, ini hasil yang dia dapat. Dalam tempoh 5 tahun akhir ni, pukul rata setahun 7,000 American. Orang Amerika, orang putih Amerika masuk Islam 7,000 setahun. Dah 5 tahun dah macam tu. Jadi hasil yang dia dapat daripada kajian ni memeranjatkan. Terkejut dia bang. Rupa-rupanya Islam ni tuan-tuan, yang kata Islam ni lagi orang cuba nak pelingkup Islam, lagi dia nak naik. Oh, Islam rupanya dia macam tu. Pasal apa? Pasal Islam ini Allah punya. Allah punya. Islam ni Allah punya. Lagi kuat usaha nak pelingkup Islam, lagi nak naik Islam ni. Ini Islam. Apa mereka tak buat ke Islam? Apa mereka tak buat? Yang jadi dalang pergi bagi belaga India dengan Pakistan ni sampai nak jadi perang ni siapa? Amerika. Amerika lah yang duk buat kerja ni. Mereka lah. Kalau zaman Nabi dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun Abdullah bin Sabah, inilah pihak ketiga yang kerja pun duk pelaga ni, nak bagi jadi jahanam di kalangan sahabat Nabi ni. Inilah orangnya. Dan individu yang duk jadi batu api pelaga ni pada zaman Nabi, sekarang ni dalam bentuk negara Amerika. Cerita Kashmir ni cerita lama, tuan-tuan, bukan baru jadi. Cerita Kashmir ni duduk bawah penguasaan India, tetapi majoriti yang duk ada di Kashmir ni orang Islam. Jadi orang Islam yang duduk di Kashmir ni duk kena lenyek. Jadi Pakistan sebagai sebuah negara yang diperintah oleh orang Islam, tak boleh tengoklah benda macam ni. Pasal apa? Ni orang Islam, agama kita duduk situ, duduk kena lenyek dengan mereka ni, tak boleh lah. Cubalah duduk tolong cara sengat-sengat, hantar bantuan dan sebagainya, nak selamatkan mereka ni. Amerika masuk campur. Pelaga apa duk biang ni tengok ni negeri hampa, duk biang Pakistan mai duk tolong orang Islam di sini, ni semua hak duk ditolong ni adalah teroris, pengganas. Ambil sempena isu yang panas sekarang ni, tuduh kata ada di Kashmir tu teroris, tuduh kata depa tu pengganas. Bila sebut pengganas lah ni, semua orang lagu nak padamlah pengganas ni. Nasiblah siapa dimasukkan dalam kumpulan pengganas, nanyalah dia dalam musim orang duk cakap pasal pengganas dia. Ini ceritanya. Ini adalah sambungan daripada lakonan jahat yang dilakonkan oleh Amerika dalam dunia. Inilah kerja mereka. Dalam mereka punya duk buat dekat Islam, duk buat dekat orang Islam sampai macam ni punya duk buat. Bila mereka buat kajian, didapati setahun 7,000 orang Amerika betul masuk Islam. Jadi hasil kajian daripada University of Carolina ni sangat-sangat tak disenangi oleh pihak berkuasa Amerika. Kita tunggu tengoklah apa pula dia nanti buat lepas ni, satu undang-undang ke satu akta apa ke pula nak melarang orang masuk Islam ke apa. Kita tengoklah lepas ni. Nampak? Tapi itulah silap mereka ni pasal mereka tak beriman. Amerika ni sebab dia tak beriman, dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak tahu bahawa Islam ini Allah punya. Dia tak tahu yang tu. Jadi dia cuba nak padam agama Allah punya. Allah tak akan biar. Allah akan jadikan Amerika ni duduk dalam keadaan amat duka cita satu hari nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita baca benda-benda macam ni daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi, daripada benda yang duk jadi kita hari-hari ini, kita boleh nampak macam mana Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Allah tidak akan biar orang hancurkan semua agama dia yang duk ada di atas muka bumi. Islam ni agama yang Allah buat turunkan. Islam bukan Nabi Muhammad bagi nama. Perkataan Islam itu bukan Nabi Muhammad yang bagi, tapi perkataan Islam itu Allah bagi.
Allah namakan agama kita ni agama Islam. Allah bagi nama. Dan Allah namakan kita ni Muslimun, orang-orang Islam. Allah bagi nama, bukan Nabi bagi nama. Jadi kalau Allah yang bagi nama pada agama dia, Allah yang bagi nama dekat orang yang ikut agama dia, Allah tidak akan biar orang lain merosakkan agama dia dan orang-orang yang ikut agama dia. Allah tak akan biar sampai ke habis. Nah, mudah-mudahan kita yakin dengan benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita, insya-Allah. Nah, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.